Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mempertemukan kita pada petang ini. Tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sedang tunggu isyarat daripada host kita. Kemudian kita sedang menantikan juga kedatangan kehadiran rakan-rakan kita yang lain. Okey, jadi saya nak share screen. Jadi saya tunggu isyarat lah daripada tuan host kita. Bagus. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kesediaan memberikan ruang kepada saya untuk share screen. Okay, jadi insyaAllah tuan-puan, pada petang ini saya cadang untuk kita bincang daripada buku At-Ta'birul Qur'ani, tetapi slide yang saya dah siapkan itu adalah daripada Balaghatul Kalimah. Tapi tak apa, benda yang tak jauh beza, masih lagi berkisarkan berkenaan dengan keindahan bahasa Al-Quran. Okey, jadi untuk petang ini kita sama-sama bincang berkenaan dengan satu bentuk dalam Al-Quran yang dikenali sebagai Az-Zikru wal-Hadfu. Az-Zikru iaitu sebut, wal-Hadfu iaitu buang. Jadi ada bentuk sebut dan buang dalam Al-Quran Karim. Okey. Dia apakah maksud sebut dan buang ni yang dimaksudkan di sini? Okey, yang dimaksudkan sebut dan buang ni, kalau tuan-puan perasan, okey, ada bentuk yang kita sebut, ada huruf yang ditambah ataupun huruf yang disebut pada satu tempat, tapi dalam masa sama tempat yang lain tak disebut huruf tersebut. Contohnya tuan-puan perhatikan kalimah istata'u, tak disebut pada kalimah ini. Cuma ta ini tak disebut pada kalimah ista'u. Tuan-puan tak akan jumpa ista'u ada ta di tengah ni. Ya, itu yang kita sebut az-zikru wal hadf, sebut dan buang. Jadi pada istata'u bila sebut ta itu sebut, bila ista'u itu buang, dia buang huruf ta. Ya, maksudnya tak disebut. Buang tak di sini tak semestinya asalnya ada, dia maksudnya tak disebut. Buang di sini maksudnya tak disebut ya. Okey, kemudian sebagai contoh tuan-puan akan temui lagi tatanazzalu. Di sini ada dua ta. Di sini ada dua ta. Cuma ini yang kita sebut-sebut. Tapi bila satu lagi dekat hadfu, bila buang, tak ada satu saja. Ya. Jadi tuan-puan boleh dapati nota. Tuan-puan boleh baca mesej di bawah ya. Nota kelas ini boleh didapati di link berikut dalam ruangan chatting. Okey, sama juga dalam kalimah tatawaffahum, tuan-puan akan dapati ada double ta di sini. Cuma dekat sini ada satu saja ta. Kan? Walhal kalau dalam perbincangan saraf, bahagian bawah ni, ya, tatanazzalu dengan tanazzalu, tatawaffahum, tawaffahum, dalam saraf hanya dibincangkan pada perspektif perubahan kalimah sahaja. Mereka tak bincangkan apakah beza makna. Ya, yang bawah ni lah. Tapi kalau yang ini, yang ini memang ada dibincang lah dalam saraf dan memang menjejaskan makna. Itu memang dah dibincang oleh ulama yang klasik lah. Cuma yang ini ni, yang tatanazzalu dengan tanazzalu, tatawaffahum dan tawaffahum, ini pada saraf mereka hanya bincang macam mana boleh berubah sahaja. Mereka tak bincang pada sudut kesan dia kepada makna. Ya, yang atas ni betul, yang istata'u memang dibincangkan pada perspektif makna. Ya. Kita teruskan lagi contoh ya. Tuan-puan temui lagi tatafarraqu dan tafarraqu. Di sini ada double ta, sini satu saja ta. Di sini tatawallau dan tawallau. Jadi kita nampaklah ada satu, di sini semuanya double ta, di sini semuanya satu ta. Okay, yang ada satu ta ni disebut al-hadfu. Dia buang ta lah. Tapi yang di sini disebut az-zikru, iaitu kita sebut dua ta. Okey.
Kita teruskan lagi. Ini contoh-contoh yang bakal kita bentangkan lah. Ya. Contoh lain tuan-puan, kalimahnya tastati'. Ada ta di sini, maksudnya mampu. Tapi dekat sini tasti', tidak ada ta. Jadi ada satu saja ta. Ya. Sama juga di sini tatadzakkarun, ada double ta. Di sini ada satu saja ta. Okey, itu pada sudut tambah huruf ta ataupun buang huruf ta. Ada kalimah yang dibuang hurufnya huruf ya, bukan huruf ta. Contohnya tuan-tuan, nabghi, ya di sini. Ya. Okey, di sini huruf ya disebut. Tetapi sebaliknya yang berlaku pada has yang dibuang, ya tidak ada. Dan ini semua dalam Al-Quran ada. Dan ini dia tak ada kaitan dengan nahu pun. Kalau kita belajar nahu, logik lah ya ni dibuang. Tapi yang ini, yang dibuang di sini dia tak ada kaitan dengan nahu. Jadi kita akan bincangkan lah. Kalau dia kaitan dengan nahu itu tak pelik. Tapi dia tak berkaitan dengan nahu. Grammar. Okey, contoh lagi tuan-tuan. Wakhshawni. Ya disebut di sini. Tetapi di sini ya tidak disebut. Tak ada ya. Jadi satu wakhshawni. Kat sini wakhshawni pendek. Okey. Beza nabghi dan wakhshawni yang kat tepi ni, yang tak ada ya ni. Kalau kita waqaf, ya memang tak akan berbunyi. Ghin pun akan diwakafkan. Jadi nabgh. Sama dengan wakhshawni, wakhshawun, wakhshawun. Jadi ya nun memang tak berbunyi juga. Melainkan dalam keadaan sukun sahaja. Ya. Berbeza dengan wakhshawni yang pertama ni. Kalau kita berhenti wakhshawni, maka maksudnya dia ada kesan lah pada bacaan. Okey. Masya Allah Kak Rozimah ya. Baru saja dapat nota tadi, terus print petang ni juga. Barakallahu fiikum. Okey, kita teruskan lagi. Akhartani. Saya dapat nota ni Ustaz bagi lama dekat saya kot. Masa mula-mula Pak Ampa kata dulu. Oh iya ke? Masya Allah. So nota yang lama Kak Rozimah memang nota yang lama pun sebenarnya. Sebelum Quran berkata lagi nota ni. Ni kalau emergency lah. Dan memang ni nota yang emergency. Ya, betul. Yang saya cuba siapkan adalah daripada takbir Qurani. Tapi ini pun saya kira ni masih lagi dalam tajuk dia. Dalam takbir Qurani ada perbincangan yang menarik juga. Tapi habis tajuk ni kita bincang yang tu insya-Allah. Doakanlah supaya sempat disiapkan ya. Okey. Kita teruskan lagi akhartani dan akhartani. Yang bawah ni akhartani ya ada. Cuma dekat sini ya tidak ada. Jadi ada bezalah ya ada dengan ya tidak ada. Jadi kita sebutkan di sini adzikru wal has bukan hanya pada huruf ta semata-mata tapi juga melibatkan huruf ya ya. Okey. Jadi selalunya huruf ya selalunya berada di hujung kalimah lah. Okay, contoh yang lain tuan-puan. Adanya ittaba'ani ya, yang dekat sini tak ada ya. Tas'alni sini ada ya, sini tak ada ya. Ibadi sini ada ya, sini tak ada ya. Okey, ini logik ini kita dapat satu kaedah nanti insya-Allah, tak susahlah kita nak faham apa beza dua ni. Okey. Ada bentuk lagi dalam Al-Quran yang mana dalam bahasa Arab pun memang tak guna pakai bentuk yang ini ya. Iaitu ar-rasula. Alif yang ini. Maksudnya ketika wakaf kita baca bunyi lam ni. Tapi ketika sambung alif ni tak ada peranan. Ya. Jadi alif ni berperanan ketika wakaf sahaja. Okey, sama dekat sini, sini pun tak ada alif. Rasulah. Okey, sini ada alif, sini tak ada alif. Jadi mengikut nahwu yang ini tak pelik. Yang ini memang pelik yang satu ni, yang ada alif dekat belakang ni, Rasulah. Sama juga as-sabila. Kalau kita berhenti alif ni tak ada peranan dia, ada peranan dia tapi bila sambung alif ni tak ada peranan dia. Okey, as-sabila dekat sini tak ada alif. Jadi bezanya pada kita berhentilah ya, pada kita berhenti kita terpaksa berhenti dengan alif untuk yang ada alif ni. Okey, jadi dari sudut ejaan ataupun dari sudut bacaan dibincangkan pada sarjana klasik, mereka katakan tak ada bezalah pada sudut makna ataupun mereka tak bahaskan pada sudut makna.
Tetapi dalam kita bincang dalam keindahan bahasa Al-Quran, sudah tentu ini memberi kesan kepada intonasi bacaan. Ya. Okay, kita teruskan lagi. Kalimah lainnya adh-dhununa, tapi tak ada sebut hadf, tak ada bentuk yang hadf lah. Tapi kenapa soalan ni kenapa tambah alif? Sama juga qawarira. Satu lagi qawarira min fiddatin. Jadi ada dua qawarira, satu qawarira yang ada alif, satu lagi qawarira yang tak ada alif kat sini ya. Jadi semua ini ada perbincangan dia ya. Okey, ini sebagai mukadimah pengenalan. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada perbezaan dia. Apa beza sebut dan buang ni ya? Jadi tuan-puan dah jelaskan apa yang saya maksudkan sebut dan apa yang saya maksudkan buang di sini. Dan saya maksudkan sebut di sini ada lebihan huruf yang ada pada beberapa tempat, tapi di tempat yang lain huruf tu tidak disebut pula. Ya. Contohnya setakat ni ta, ya dan alif. Okey, tapi nanti akan ada lagi bentuk-bentuk yang lain. Dalam At-Ta'birul Quran ni akan ada penambahan contoh lagi. InsyaAllah. Okey, sekurang-kurangnya ada 3 perkara lah yang kita boleh beri perhatian. Bila sebut ad-dzikr wal hath. Bila sebut ada sebutan, ada lebih huruf. Satu lagi ada kurang huruf. Ada 3 perkara. Yang pertama, pada sudut cerita. Bila ada double ta ataupun ada ya ataupun ada alif, itu barangkali ceritanya cerita yang berbentuk terperinci. Okey, manakala satu lagi bentuk, kalau al-hadfu yang tidak disebut, maksudnya ta mungkin satu ataupun ya tidak ada di hujungnya ataupun alif tidak ada di hujungnya, barangkali penceritaan itu adalah berbentuk ringkas. Okey. Kemudian pada sudut tempoh, boleh jadi yang ada sebutan itu tempohnya tu tempoh yang lebih lama. Satu lagi yang tidak disebut, tempohnya adalah tempoh yang pendek. Okay. Kemudian skop ataupun kuantiti ataupun amount. Ya. Okay. Az-zikru yang ada sebutan tu skopnya lebih besar. Kemudian yang untuk al-hadfu yang dibuang itu skopnya adalah skop yang kecil. Okay. Dapat ya paling kurang 3 inilah. Baik, sama ada sudut cerita, satu sudut tempoh, satu sudut skop. Sebenarnya tak susah pun untuk kita faham yang ini. Yang paling penting untuk kita ingat tuan-puan adalah 3 elemen ni. Baik sudut cerita, baik sudut tempoh, baik sudut skop. Ya. Yang ini, yang tepi ni tak susah nak ingat. Sebab apa? Dia lawan dia. Maksudnya az-zikru, okay, ini terperinci panjang besar. Ini al-hadfu ringkas pendek kecil. Nampak tak persamaan dia apa? Ini persamaan dia adalah bentuk yang sedikit. Sifatnya kecil. Ya. Kalau ya az-zikr sifatnya besar. Okey. Macam mana nak tahu ni Ustaz? Macam mana nak ingat ni 3 ni ya? Okey, yang cerita tempoh skop. Okey, kita boleh bandingkan dengan lebih mudah ya. Contohnya dengan istata'u dan ista'u. Okey, macam mana kita boleh sebut pada sudut penceritaan yang ini lebih detail, yang ini lebih ringkas. Contohlah ya. Okey, jadi kita boleh tengok bilangan hurufnya itu adalah lebih sedikit dan lebih banyak. Yang ni bilangan hurufnya lebih banyak. Maka yang ni bilangan hurufnya lebih sedikit. Maka itu simbolik lah kepada cerita yang lebih banyak ataupun lebih detail berbanding satu lagi cerita yang lebih ringkas. Ataupun kita sebut dari sudut tempoh. Tempoh untuk kita melengkapkan sebutan istata'u mengambil masa yang lebih panjang berbanding tempoh yang diperlukan untuk sebut ista'u. Tuan-puan bandingkanlah ya, istata'u nak sebut dengan ista'u. Mana yang lebih panjang nak sebut. Ya? Istata'u sudah tentu mengambil masa yang lebih panjang sebab ada penambahan huruf ta. Kemudian pada sudut skop, sama juga. Skop ataupun kuantiti ataupun amount. Yang ini menunjukkan amount yang lebih banyak ya, sebab bilangan hurufnya pun banyak. Kan? Berbanding yang satu lagi al-hadf, bilangan hurufnya tak banyak. Ya. Jadi sekurang-kurangnya 3 benda ni lah. Itu secara ringkas. Okey, kita perhatikan contoh dalam Al-Quran Al-Karim. Antaranya dalam surah Al-Kahfi, tuan-puan boleh bandingkan ayat yang sama ni tuan-puan. Satu, famasta'u. Maka mereka tidak mampu.
ayyadharuhu, untuk memanjat tembok itu, untuk memanjatnya. Okay, jadi dekat sini digunakan kalimat ista'u. Okey, ingat tak ini? Ini bentuk has ke zikir? Has ke az-zikr? Okey. Azik. Okey, kita bandingkan. Kalau ista'u ni az-zikr hazaf. Itu apa nama? Hazaf. Hazaf, sebab kita bandingkan dengan bawah ni kan. Apa ni? Hazak. Buang. Buang. Hazak. Okay. Ya, betul. Jadi kita boleh bandingkan macam mana kita nak tahu mana satu hazaf, mana satu zikir. Mana yang lebih tu zikir, yang kurang tu hazaf. Ya. Okey, jadi sekurang-kurangnya ada 3 benda lah. Baik dari sudut penceritaan. Ini. Baik yang kedua boleh jadi dari sudut tempo. Yang 3 boleh jadi dari sudut skop. Okey, kita perhatikan. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu. Okey, kalau kita perhatikan perbuatan panjat dengan satu lagi yang bawah ni, dan mereka juga tidak dapat menembuknya, lahu naqba. Jadi kalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, terjemahannya sama. Semuanya tidak dapat. Yang atas ni famasta'u, maka mereka tidak dapat. Yang bawah ni wa mastata'u, mereka juga tidak dapat. Jadi terjemahannya sama. Jadi bahasa Arab lah yang menunjukkan keindahan bahasanya yang tersendiri. Sebab bahasa Arab ni dia menggunakan kalimah yang berbeza. Satu ista'u, satu lagi istata'u. Jadi apakah bezanya? Kita perhatikan. Yang ini dikaitkan dengan perbuatan memanjat tembok. Satu lagi yang bawah ni dikaitkan dengan perbuatan menebuk tembok, menebuk pagar, menebuk benteng. Jadi mana lagi senang tuan-puan? Mana lagi senang? Nak panjat ke nak tebuk? Kalau tuan-puan lah. Kalau pintu memanjat lagi senang, Ustaz. Jadi memanjat lagi senang kan? Jadi bila kita sebut memanjat lagi senang, ini menunjukkan pada sudut skop. Skop nak buat ni, jadi maka skop yang lebih kecil, tenaga yang kita luahkan, tenaga yang kita kerahkan tu lebih kecil berbanding yang bawah ini nak tebuk. Maka kita dapati dekat sini, maksudnya sebut ista'u, tenaga kita lebih kecil berbanding satu lagi kita nak tebuk. Okey, itu dari sudut skop. Yang kedua dari sudut tempo. Okey, agaknya mana lagi lama, nak panjat tembok ke nak tebuk tembok? Mestilah nak tebuk, Ustaz. Jadi soalan tu soalan bagi, ya silakan. Ya, ada yang nak bertanya ke? Okey, silakan. Okey. Kalau ada soalan nanti boleh maklumkan. Okey, saya teruskan ya. Insya-Allah. Okey, jadi di sini soalannya pun saya tanya soalan yang dah tak masuk akal. Tapi yang penting dalam Al-Quranul Karim digunakan bentuk sesuai dengan konteksnya ataupun keadaannya, maka kita kaitkan panjat dengan tebuk, sudah tentu panjat jauh lebih mudah daripada tebuk. Maka ini diceritakan tentang Ya'juj Ma'juj, mereka tak dapat panjat tembok. Ini kan lagi nak menebuk tembok, lagilah tak dapat. Jadi benda yang ringan dibuang tak, benda yang berat ditambah tak. Okey, jelas ya? Ada tak rasa macam tajuk ini sebenarnya, ada tak rasa tajuk ni mencabar? Saya rasa tajuk ni tak mencabar sangat ya. Mudah-mudahan ya. Boleh jadilah buka kacang lagi susah daripada bahaskan tajuk ni. Okay, kita teruskan lagi ya. Jadi kita tengok istata'u. Jadi perbuatannya kalau kita terjemah satu-satu, istata'u dengan ista'u, dua-dua ni maksudnya mampu. Dua-dua ni maksudnya mampu. Tapi bila dikaitkan dengan satu perbuatan yang disebut perbuatannya tebuk. Satu lagi panjat. Jadi sudah tentu yang ni usahanya lebih besar, yang ni satu lagi usahanya lebih kecil, tempohnya yang ini lebih lama, tempoh yang ini lebih sekejap. Okey, dari sudut penceritaan yang Ustaz kata penceritaan yang detail, terperinci, satu lagi ringkas. Oleh kerana ini dalam satu kisah yang sama, iaitu keupayaan Ya'juj Ma'juj untuk melepasi tembok itu, maka oleh kerana penceritaan yang sama, kita tak bahaskan penceritaan tu sebab dia konteks yang sama, jadi tak ada isu dah. Dia penceritaan yang
Kalau nak kata ringkas dengan cara dia, panjang detail dengan cara dia. Jadi dia tak ada perbezaan pada sudut penceritaan. Sebab dia dalam kisah yang sama. Ya, dalam satu ayat yang sama. Jadi tak semestinya tiga-tiga tadi tu masuk. Walaupun saya kata tadi ada penceritaan, ada sudut tempoh, ada sudut skop, tapi tak semestinya tiga-tiga tu termasuk. Jadi boleh jadi dua je. Macam yang ni, antaranya dua sahaja. Penceritaan tu tak masuk lah. Ya? Jadi tak bolehlah kita kata istata'u ni penceritaan yang lebih detail. Tak semestinya sebab ini cerita yang sama dalam satu ayat yang sama. Okey, dapat ya? Okey, kita teruskan lagi. Contoh tuan-puan, tuan-puan boleh perhatikan dalam surah Al-Qadr. Contoh lainnya Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun dan Jibril juga turun. Fiha, pada malam itu. Pada malam apa? Pada malam Lailatul Qadar. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Okey, berbanding satu lagi dalam surah Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Okey, turun kepada mereka malaikat. Malaikat berkata alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu berduka cita. Jadi yang ini malaikat turun bertemu dengan orang-orang yang beriman. Bukan satu malam ya, hampir setiap malam. Jadi malaikat dia akan turun bagi khabar gembira inilah, alla takhafu wala tahzanu. Okey, jadi kita bandingkan situasi yang surah Al-Qadr dan surah Fussilat adalah situasi yang tak sama. Sebab yang pertama, malam Lailatul Qadar berlaku berapa kali setahun. Kan? Maka kekerapannya tak banyak. Kekerapannya sangat sedikit. Maka disebabkan itu, barangkali disebabkan itu, tak hanya disebut sekali sahaja. Berbanding satu lagi, bila malaikat turun berkali-kali, maka dekat sini sebut tatanazzalu, ada double ta. Ada beza ya. Double ta dengan satu ta. Jadi kita perhatikan dekat sini, untuk tatanazzalu turunnya banyak kali. Kalau tanazzalu turunnya tak banyak. Ya? Okey, setakat ni jelas ya tuan-puan? Okey. Kita teruskan lagi dalam surah An-Nisa. Ini kita sebut ayat-ayat mutasyabihat dia tuan-puan. Bezanya dekat inna sahaja. Okay. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri. Satu lagi, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, iaitu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka menganiaya diri sendiri. Jadi dekat sini dua ayat ni bezanya pada sudut inna dan tak ada inna. Yang kedua, yang ada inna ni tanya sekali. Satu saja, tapi yang tidak ada inna tanya dua kali. Jadi kenapakah berlaku dua perbezaan ini? Okey, jadi kita kena perhatikan juga pada surah An-Nisa, apakah yang disampaikan oleh surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa Allah sebut qalu fima kuntum. Mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, apa yang kamu telah lakukan? Apa yang kamu telah melakukan mengenai agama kamu? Mereka pun menjawab, kunna mustat'afina fil ard. Sesungguhnya kami ditindas di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah Ta'ala ni luas? Fatuhajiru fiha, berhijrahlah kalau boleh tindas. Fa ulaika ma'wahum jahannam. Jadi dekat sini ada satu golongan yang memberi alasan bahawa mereka tak boleh beriman kerana mereka tertindas. Maka kita katakan bumi Allah Ta'ala ni luas. Kalau ditindas maka perlulah berhijrah. Okey. Jadi dekat sini Allah cerita tentang golongan yang tertindas. Allah sebut lagi illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ada golongan yang terkecuali daripada golongan yang didakwa di akhirat ni ya. Antaranya lelaki, wanita, budak-budak, anak-anak yang tertindas tapi la yastati'una hilah, mereka tak berupaya nak berlepas diri wala yahtaduna sabila, dan mereka tak mempunyai jalan.
Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Mudah-mudahan Allah itu Maha pemaaf lagi Maha pengampun. Okey, kita bandingkan dengan surah An-Nahl. Surah An-Nahl masbut thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum. Kemudian pada hari kiamat Allah menghinakan mereka sambil bertanya, aina syuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim. Manakah sekutu-sekutuku yang kamu berperi-peri memusuhi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk membela mereka? Qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin. Maka orang yang ada ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan hari ini dan azab siksaan itu adalah pada orang kafir. Maka kemudian Allah meneruskan, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, iaitu orang yang dia ambil nyawanya oleh malaikat. Fa'alqaus salama. Kemudian kat mana tadi? Okey. Lalu mereka tunduk menyerah. Fa'alqaus salama. Ma kunna na'malu min su. Kami tidak melakukan sesuatu kejahatan. Bala, bahkan innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Okey. Dekat sini kita perhatikan, kalau dekat atas ini surah Nisa, Allah maklumkan ini berkenaan dengan golongan yang tertindas. Orang kafir juga tapi golongan yang tertindas. Berbanding dengan surah An-Nahl, Allah sebut orang kafir secara umum. Ya. Jadi kita sebutkan pada sudut skop golongan yang tertindas, orang kafir yang tertindas itu lebih sedikit daripada orang kafir secara umum. Maka kita tengok ya, perbuatan tatawaffahum maksudnya mewafatkan ataupun mematikan. Okey, jadi golongan yang dimaksudkan dekat sini dalam surah An-Nahl adalah orang kafir secara umum, manakala dalam surah An-Nisa itu adalah orang yang tertindas sahaja. Tapi orang kafir jugalah. Jadi mana yang lagi besar, orang kafir ke ataupun orang kafir yang tertindas? Sudah tentu orang kafir yang tertindas tu skopnya lebih kecil daripada orang kafir yang secara umum. Maka di antara sebab itulah di sini ada ta ada double, yang satu lagi ta satu sahaja. Boleh dapat ya? Okey, kita perhatikan lagi. Kalau saya laju maklumkan ya. Okey, dalam surah Al-Ahzab Allah sebut la yahillu lakan nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Tidak halal bagimu berkahwin dengan wanita-wanita yang lain sesudah isteri-isteri yang ada itu. Wala an tabaddala bihinna min azwaj, dan kamu tak boleh menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang baru. Okey. Tapi dalam surah An-Nisa Allah sebut wa atul yatama amwalahum. Berikanlah anak yatim ini harta mereka, wala tatabaddalu khabitha bit tayyib. Jangan gantikan perkara yang buruk dengan benda yang baik. Ya? Jadi benda yang dah baik kita tukar pula dengan benda yang buruk. Okey, jadi apa beza ayat ni? Surah Al-Ahzab satu ta, tapi surah An-Nisa double ta. Ya, kita perhatikan. Yang dimaksudkan dekat sini surah Al-Ahzab ni satu ta. Okey, sebab ayat ini khitabnya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ditujukan kepada Nabi. Maka Nabi tak boleh kahwin dah dengan wanita lain selepas yang selepas dah kahwin dengan isteri yang sedia ada tu ya. Okey. Jadi oleh kerana khitab ataupun ayat ni ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini skopnya lebih kecil khitabnya ya. Jadi disebabkan itu tak disebut satu kali sahaja. Berbanding satu lagi yang bawah dalam surah An-Nisa itu yang dimaklumkan ini adalah khitabnya adalah kepada semua orang yang menjaga anak yatim. Jadi mana lagi ramai? Nabi SAW seorang ke ataupun orang yang menjaga anak yatim. Ya? Jadi kat sini, tabaddala golongannya adalah Nabi SAW. Ayat ini ditujukan. Berbanding tatabaddalu orang Islam yang menjaga anak yatim. Okay, jadi skopnya adalah skop yang kecil yang berlaku pada Nabi SAW. Tetapi yang ditujukan kepada golongan orang Islam yang menjaga anak yatim itu skopnya lebih besar. Kemudian
bila sebut ayat itu ditujukan kepada Nabi SAW sahaja, kan? Jadi kita sebut khususiyat dia, ayat yang khusus untuk Nabi. Dan ini sangat sikit lah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun dalam perundangan Islam yang kita sebut khususiyat ni sedikit. Ada perbahasan lah dalam bab fiqh ya, ataupun dalam bab hadis, bab sunnah ya, khususiyat, perkara yang dikhususkan untuk Nabi SAW. Okey. Jadi yang ni tempohnya bila Nabi SAW, ayat tu ditujukan kepada ketika Nabi SAW hidup lah. Jadi kalau Rasulullah SAW dah wafat, ayat itu tidak, maksudnya dia sesuai untuk zaman itulah. Jadi ayat itu adalah untuk sementara. Tapi dia masih lagi terpakai sampai sekarang. Itu dalam bab lain lah kita sebut ya. Itu dalam bab Al-Khitabul Qur'ani, dalam bab wacana Al-Quran. Ada dibincangkan lah, walaupun ayat itu sifatnya sementara untuk itu, tapi dia masih lagi disimpan dalam Al-Quranul Karim, dalam rakaman Al-Quranul Karim. Okey. Supaya umat Islam semua mengambil pengajaran, walaupun ayat itu ditujukan kepada Nabi seorang. Okey. Tetapi dalam ayat satu lagi surah An-Nisa, ayat itu adalah untuk sepanjang zaman. Ya. Memang kita tak nafikan semua ayat Al-Quran memang sepanjang zaman tuan-tuan, tapi kita katakan tempoh yang terpakai untuk ayat itu. Ya. Jadi kat sini pada sudut tempoh ada perbezaan, pada sudut skop juga berbeza. Alhamdulillah ya. Okey, kita perhatikan lagi antara firman Allah Subhanahu wa taala, kalimahnya adalah tafarraqu, bercerai-berai. Satu lagi dalam surah Asy-Syura, tatafarraqu, berpecah belah. Benda yang sama je sebenarnya tuan-tuan ya. Mungkin sebab bila kita terjemahkan banyak benda, mungkin laras bahasa kita dah tak sama. Ya. Tapi benda yang dimaksudkan dekat sini yang samalah, bercerai-berai dengan berpecah belah. Kalau saya tanya tuan-tuan, ada beza ke bercerai-berai dengan berpecah belah? Ada cikgu bahasa Melayu dekat sini? Kalau boleh betulkan ya. Cuma dalam bahasa Arab, dua kalimah ni kalau tidak kerana ta memang tak ada beza. Tapi bila ada perbezaan ta ni, ada double ta, satu lagi ada satu ta. Jadi sudah tentu ada perbezaan dia. Okey, kita tengok macam mana perbezaan dia. Okey, dalam surah Ali Imran Allah sebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, wa la tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai ataupun berpecah belah. Okey, jadi kita dah dapat kenal pasti kenapa digunakan satu ta pada tafarraqu. Menunjukkan hubungan umat Islam sangat perlu kuat, perlu sangat utuh dan kuat ya. Okey, sebab apa perlu sangat utuh dan kuat? Okey, kalimah yang digunakan di sini tafarraqu dengan satu ta. Maksudnya jangan kamu berpecah walaupun sedikit. Ya. Jadi dekat sini ta dekat sini menunjukkan walaupun sedikit. Tetapi itu yang pertama, bila ayat ni maksudnya ayat ni ditujukan kepada umat Islam semata-matalah, surah Al-Imran. Okey, kalau dekat sini surah Asy-Syura, ayatnya konteksnya Allah sebut syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya, apa yang telah ditetapkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga apa yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim kepada engkau, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Okey, apakah antara pesanan Allah? An aqimuddin, iaitu hendaklah mendirikan agama, wala tatafarraqu fi, janganlah kamu berpecah belah. Jadi dekat sini juga disebut jangan berpecah belah, tapi dengan kalimahnya tatafarraqu, double ta. Jadi apakah perbezaan dia ni? Saya yakin tuan-puan dah boleh urai ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, bezanya kalau kita perhatikan ayat yang tadi, yang tafarraqu dalam surah Ali Imran, itu golongannya yang ditujukan adalah golongan umat Islam. Umat Muhammad SAW jangan berpecah. Jadi digunakan satu ta. Jadi bilangan umat Islam pun nak banding dengan semua umat manusia. Yang satu lagi dalam surah Asy-Syura itu semua manusia.
sejak zaman Nabi Nuh sampailah zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah berpesan jangan berpecah belah. Jadi oleh kerana golongan yang disebut dalam surah Ali Imran itu lebih sedikit berbanding golongan yang disebut dalam surah Asy-Syura, maka digunakan kalimah satu double ta, satu lagi single ta. Dapat ya? Okey, satu lagi, bila kita bandingkan dari sudut bilangan, skopnya besar dan kecil. Itu jelas ya. Kemudian dari sudut tempohnya itu yang dimaksudkan dalam ayat surah Asy-Syura itu adalah sepanjang zaman, daripada zaman sebelum umat Muhammad SAW. Tapi yang ayat satu lagi surah Ali Imran ditujukan kepada zaman umat Muhammad SAW saja, tak termasuk dengan sebelum umat Muhammad SAW. Maka kita sebutkan di sini tempohnya pun lebih pendek berbanding satu lagi Tatafarraqu, tempohnya lebih panjang. Nampak ya gambaran dia? Lepas ni dah rasa dah ya penghayatan bila baca Al-Quran Karim, ada yang single ta dengan satu ta. Kita dah rasa perbezaan dia. Okey, dekat sini ada tuan-puan nak kongsikan ataupun nak luahkan sebelum saya teruskan lagi. Perbincangan kita ni berat ke tuan-puan? Tuan-puan boleh tulis dalam ruang komen ataupun nak suarakan pandangan pun silakan. Okey je. Okey Kak Wan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, insya-Allah. Bertambah lagi lah kita ustazah lepas ni Kak Wan ya. InsyaAllah. Jaga Ustaz. Okey, lepas ni nak hafal surah As-Sajdah. InsyaAllah dah nampak dah tu. Ada sudut perbezaan antara kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Okey. Antara kalimah lain adalah tawallau dan tatawallau. Tawallau ni dalam bahasa Arab maksudnya berpaling. Kalau tadi kita sebut fa'arid, berpaling juga. Dekat sini tawallau, berpaling ya. Okey. Satu lagi kalimahnya tatawallau, juga maksudnya berpaling. Benda yang sama, cuma bezaannya pada sudut bacaan. Itu huraian ulama klasik ya. Tapi sarjana yang kontemporari, mereka katakan sudah tentu ada rahsia yang lain di sebalik perbezaan sebutan ini. Jadi ulama klasik kata pada sudut bacaan lah berbeza. Tapi ulama moden kata kat sini sudah tentu ada bezanya. Sebab pada sudut bacaan berbeza sudah tentu memberi impak kepada makna. Dia ada satu konsep lah yang disebut ikhtilafu al-mabani dalilun ala ikhtilaf al-ma'ani. Okey, struktur yang berbeza menjadi dalil bahawa adanya makna yang berbeza. Perbezaan struktur dalil kepada perbezaan makna. Nampak ya? So dekat sini, di sini ada perbezaan struktur. Satu ada double ta, ada satu lagi single ta. Jadi ada bentuk ni lah, ikhtilaful mabani dalilun ala ikhtilafil ma'ani. Faham konsep ni mudah insya-Allah. Jadi setiap kali jumpa dalam Al-Quran begitulah bentuknya, ataupun dalam syair ke, dalam nasar ke, itulah disebut ikhtilaful mabani dalilun ala ikhtilafil ma'ani. Ada yang sebut dalalatun, ada yang sebut isyaratun, benda yang sama je lah ya. Okey. Jadi ayatnya dalam surah Al-Anfal disebut, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa rasulahu. Taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tawallau anhu, jangan kamu berpaling daripadanya. Wa antum tasma'un, sedang kamu mendengar Al-Quran yang mewajibkan taatnya. Dalam surah Hud, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhanmu, kemudian kembalilah taat kepadanya supaya ia menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kepada kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa. Jadi dekat sini terjemahannya tulis membelakangkan. Tapi tak ada beza lah sebenarnya. Kalau bahasa asalnya disebut berpaling. Cuma melainkan benda yang lebih halus. Okey, macam mana? Apakah bezanya antara surah Al-Anfal dengan surah Hud? Okey, kita dah nampak perbezaannya paling kurang pada panggilan ya. Pada panggilan ni pun dah sebut ya ayyuhallazina amanu pada surah Al-Anfal. Wahai orang yang beriman. Tapi surah Hud wa ya qaumi, wahai kaumku. Dia apa beza wahai kaumku dengan orang yang beriman? Mana lagi banyak kaum ke orang yang beriman?
Ya, kaum tu lebih besar bilangan dia. Daripada kaum tu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka kita sebut dekat sini tawallau yang dimaksudkan dalam yang pertama tadi orang beriman. Okey, kalau sebut yang ni ya qaumi wahai kaum. Okey. Jadi dekat sini boleh jadi yang tidak beriman ataupun beriman, ya. Jadi lebih umum. Kita sebut golongannya tawallau ni golongan orang beriman, tatawallau golongannya golongan orang kafir. Okey, kita tengok kekerapan dia. Kekerapan untuk mereka berpaling daripada Allah dan Rasul. Orang yang beriman kalau nak berpaling daripada Allah dan Rasul, macam mana? Benda tu agak sangat mustahil untuk orang beriman berpaling daripada Allah dan Rasul, berpaling daripada mentaati Allah dan Rasul. Jadi oleh kerana kita sebut itu bilangan yang sangat sedikit nak berpaling tu pun. Ya, potensi untuk berpaling tu sangat rendah. Maka digunakan satu ta, satu lagi kalau sebut orang kafir, sebut perangai berpaling itu lebih kerap untuk mereka. Ya. Kaum yang disebutkan secara umum lebih mudah untuk mereka lakukan berpaling daripada ketaatan. Okey, jadi skop bilangan dia. Skop yang ini kecil, yang satu lagi besar. Okey. Saya teruskan ke? InsyaAllah. Okey. Dekat sini contoh lain dalam surah Al-Fatih. Qul lil mukhallafina minal a'rab. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak turut berjuang bersama-samamu dari kalangan kaum-kaum Arab Badui. Satu ta'awuna ila qaumin, kamu akan diajak menentang satu kaum uli ba'sin syadidin yang sangat kuat, gagah serta tuqatilunahum serta kamu memeranginya. Aw yuslimun, atau kamu menurut perintah Islam. Fa in tuti'u, jika kamu taat, yu'tikumullahu ajran hasana, Allah akan mengurniakan kamu dengan balasan yang baik. Wa in tatawallau, dan kalau kamu berpaling ingkar, kama tawallaitum min qablu, sebagaimana keingkaran yang dahulu, yu'adzibukum adaban alima, Allah akan mengazabkan kamu dengan azab yang pedih. Jadi dekat sini skopnya skop yang lebih besar dan kekerapannya pun adalah kekerapan yang lebih dahsyat. Sebab kita bandingkan satu Al-A'rab, orang Badui. Orang Badui dia dekat dengan sifat munafik, ya. Maksudnya sebab mereka bila diajak berperang sebolehnya mereka nak elak. Itu orang Badui lah, Al-A'rab. Tambah lagi disebut dalam A'rab tu Al-Mukhallafin pula, yang memang tak turut berjuang. Jadi golongan yang tak turut berjuang lagi potensi untuk mereka berpaling ni lebih besar. Maka kita sebutkan dengan 2 ta berbanding 1 ta. Wa in tatawallau berbanding wa in tawallau. Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, contoh lain. Bila Allah sebut 1 ta dengan double ta, kalimahnya adalah tasaddaqu. Okey, kalimah tasaddaqu dekat sini asalnya tatasaddaqu, kamu mensedekahkan. Okey, bila kita sebut wa in kana du usratin, jika orang yang berhutang itu orang yang susah, fa nadhiratun ila maisarah, maka berilah penangguhan supaya ia dapat senang sikit, sehinggalah waktu senang sikit. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalau kamu bagi sedekah tu lebih baik. Bagi sedekah ni hutang yang kita bagi tu, lepas tu kita sedekahkan hutang. Okey, agaknya tuan-puan senang tak nak sedekahkan hutang kita ni? Tuan-puan ada pengalaman kan? Rakan-rakan minta hutang, lepas tu okey, kita bagi, masa kita nak minta, dia pun masa tu susah. Sebab kita minta pun kita tengah susah ya. Jadi Allah kata fanaziratun ila maisarah, cuba tunggu bagi tempoh sampai dia senanglah. Okey. Ataupun kalau sedekah tu lebih baik. Jadi perbuatan nak sedekahkan hutang ni bukan benda yang mudah. Ya. Jadi sebab tu digunakan tasaddaqu wa antasaddaqu, menunjukkan perbuatan ni adalah sikit, jarang nak boleh berlaku ni.
wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau benda tu mudah nak boleh berlaku, potensinya tinggi, disebut tatasaddaqu. Tapi dekat sini potensinya rendah, maka disebut tasaddaqu. Boleh ya? Okey. Jadi dekat sini pun kita dah nampak satu ta dengan double ta menunjukkan pada sudut potensi, kekerapan, tempoh dan sebagainya. Okey. Saya teruskan lagi insya-Allah. Okey, kalimah selanjutnya adalah kalimah tastati' dengan tasdi'. Tastati' dengan tasdi' sama macam istata'u dengan ista'u. Benda yang tak jauh bezalah. Bezanya pada sudut fi'il tu fi'il madhi, fi'il mudhari'. Okey, jadi untuk tastati' ini fi'il mudhari'. Ma lam tastati'. Jadi ada double ta di sini, ada ta di tengah ni. Ta di tengah ni. Satu lagi tasdi', ta tidak ada di tengah ni. Ta tidak ada. Okey, ini adalah cerita Nabi Musa AS bersama Nabi Khadir AS. Jadi pada peringkat awal Nabi Khadir kata, "Ma lam tastati' alaihi sabra." Kamu takkan mampu bersabar. Tapi satu lagi tempat Nabi Khadir sebut, "Ma lam tastati' alaihi sabra." Kamu takkan boleh bersabar. Ya, yang kamu tak boleh bersabar. Okey. Jadi dekat sini ada dua beza ya. Okey, padahal orang yang sama Nabi Khadir menyebutkan kepada Nabi Musa AS. Jadi kalimahnya berbeza, satu tastati', satu lagi tasdi'. Okey, sebab yang pertama ni Nabi Khadir belum cerita pun lagi apakah takwilan dia, sebab apa Nabi Khadir buat semua tu. Tapi kali kedua, ayat yang ke-82 ni disebut zalika ta'wilu, demikianlah penjelasan tentang maksud. Jadi atas tadi belum diterangkan. Ayat ke-78 ni. Ayat yang ke-82 dah diterangkan. Jadi untuk menerima benda yang belum diterangkan, itu lebih payah nak terima berbanding benda yang dah diterangkan. Faham ke? Jadi ini menunjukkan benda yang rumit, benda yang tempoh yang panjang. Kalau nak bersabar yang ni memerlukan masa yang lebih panjang lah. Berbanding kita dah tahu, maksudnya nak sabar tu pendek saja masa yang diperlukan. Okey, jadi tu dari sudut skop pun sama. Perlukan kesabaran yang lebih besar berbanding yang bawah ni hanya memerlukan kesabaran yang tak sebesar yang atas. Nampak ya? Okey, jadi itu satu sudut yang kita sebut az-zikru wal has. Sebut dan buang. Okey, contoh dalam Al-Quran Karim. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asmi wal basir was sami'. Allah kata perbandingan dua golongan, orang yang kafir dan orang yang beriman itu samalah seperti al-a'ma wal asam, orang yang buta serta pekak, wal basiri was sami', orang yang melihat dan yang mendengar. Hal yastawiyani mathalah, sama ke dua orang ni? Tuan-puan kalau orang tanya, sama tak orang pekak dengan orang mendengar? Satu lagi orang buta dengan orang yang melihat. Jadi benda tu tak susah pun nak jawab soalan tu. Kan? Maka oleh benda tu tak susah, oleh kerana benda tu tak susah, disebutkan satu tak aja, single tak. Afala tadhakkarun. Itu pun tak nak ambil peringatan ke? Jadi tak susah pun nak ambil peringatan untuk yang ni. Sebab memang benda yang tak susah kita tengok. Kita boleh nilai dengan panca indera sahaja. Benda yang ada depan mata kita kan, kita tengok. Ini benda yang tak susah. Okey, tapi kalau kita nak bandingkan satu lagi dengan surah Ghafir, wa ma yastawil a'ma wal basir. Ini Allah tak tanya soalan pun, Allah sendiri yang bagi tahu. Yang atas ni dia tanya soalan. Ya, sama ke? Yang ni bukan tanya soalan, yang ni diberitahu. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Orang yang buta tak sama dengan orang yang melihat. Walladzina amanu wa 'amilus salihat walal musi. Begitu juga orang yang beriman dan beramal soleh tak sama dengan orang yang buruk, orang yang melakukan kejahatan. Jadi untuk menilai orang sama dengan orang yang melakukan soleh dan orang yang al-musi ni, okey, jadi itu memerlukan penelitian yang lebih banyak berbanding yang atas ini. Sebab ini diceritakan pada sudut maknawi. Yang tadi tu benda yang zahir mudah dinilai. Tapi benda yang maknawi, sehingga kan ada orang kata, lah sama je, buat baik pun, ikut SOP pun tak boleh rentas, tak ikut SOP pun boleh rentas kan. Jadi sama je buat tak buat. Jadi dekat sini, kita nampak itu maknawi, yang kita kena selak makna belakang, kalau kita boleh nilai. Jadi
Ini disebut qalilan ma tatazakkarun. Satu ta dengan double ta. Ya, dapat ya? Okey. Alhamdulillah selesai perbahasan tentang satu ta dengan double ta. Okey, tuan-puan ada soalan sebelum saya sambung perbincangan kita dengan huruf ya? Okey, mudah-mudahan saya tak laju sangatlah ya pembentangan saya. Dan saya rasa tajuk ni memang tak berat lah, saya rasa insya-Allah. Okey, kalau tidak ada soalan ataupun tambahan, saya teruskan lagi ya insya-Allah ya. Okey, dalam surah Al-Kahfi ada kalimah yang kita boleh perhatikan tidak ada huruf ya. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi, qala dzalika ma kunna nabghi. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kehendaki. Jadi nabghi dekat sini tak ada ya. Okey, tapi dalam surah Yusuf, qalu mereka berkata, ya abana, wahai ayahku, ma nabghi. Apa yang kita nak kehendaki lagi ni? Okey. Jadi dekat sini kita perhatikan ada perbezaan kan dalam surah Al-Kahfi. Yang ini situasi ketika Nabi Yusha' bin Nun memaklumkan kepada Nabi Musa AS bahawa bekalan mereka dah hilang. Maka Nabi Musa kata, ma kunna nabghi, dzalika ma kunna nabghi. Sebenarnya yang kita nak sangat tu adalah ketika bekal hilang lah. Okey. Tapi dalam surah Yusuf, ini adalah cerita tentang Nabi Yaqub AS. Jadi anak-anaknya bersuara, mana beri, kita nak kehendaki apa lagi? Okey, jadi dekat sini ada dua perbezaan dia. Okey, yang ni kita tahulah ceritanya dalam surah Al-Kahfi ni. Qala ara'aita id awina ila sakhrah. Okey, jadi Nabi Yusha' bin Nun kata, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar tadi? Fa ini nasitul hud. Aku lupakan al-hud, bekalan ikan tadi tu. Wa ma ansanihu illa syaitan. Dan yang buatkan aku lupa ni adalah syaitan. Okay, nanti akan ada isu jugalah pada ayat ni. Isu ayat ni adalah satu lagi, wa ma ansanihu. Kenapa ha bagi depan? Ya, sepatutnya ha kalau datang selepas huruf ya dan sebelum huruf ya tu bagi bawah, ha sepatutnya bagi bawah, sepatutnya wa ma ansanihi. Tapi dalam balaghah ni ataupun dalam keindahan bahasa nanti akan bincang juga kenapa ha bagi bawah. Bukan kenapa ha dekat sini bagi depan bukan bagi bawah. Okey. Jadi kata Nabi Yusha', yang lupakan aku itu syaitan lah. Untuk aku ingat ni. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan tu dia ambil jalan dengan cara yang pelik. Maka Nabi Musa kata, dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kita kehendaki. Okey, kita bandingkan dengan satu lagi dalam surah Yusuf. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Dan semasa mereka membuka barang-barang mereka, maka dapati barang-barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka. Qalu ya abana ma nabghi. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa yang kita kehendaki lagi? Hadhi wadha'atuna ruddat ilaina. Inilah barang-barang dagangan yang kita jadikan tukaran. Itu telah dikembalikan kepada kita. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Dan akan dapatlah kami membawa lagi bekal makanan kepada keluarga kami, dan kami pula akan dapat menjaga saudara kami, serta akan dapat tambahan benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta. Okey, zalika kailun yasir. Pemberian tambahan yang sebanyak itu mudah sekali ditunaikannya. Jadi dekat sini menunjukkan okey. Jadi macam mana kita nak menilai apa beza surah Al-Kahfi dan surah Yusuf? Yang nak beri yang ada ya, satu lagi yang tidak ada ya. Ya. Okey, kita perhatikan. Sebenarnya yang disebutkan oleh Nabi Musa AS, apa yang dikehendaki itu dekat sini, bukannya kehendaki ketika hilangnya ataupun lupanya bekalan. Cuma dia dah dapat petunjuk benda yang pelik berlaku. Ya? Jadi sebenarnya yang Nabi Musa mahukan
adalah orang yang tinggal di kawasan itu. Itu dalam surah Al-Kahfi. Jadi bukan itu yang dia nak, tapi dia guna zalika ma kunna nab. Kejadian itu kita nak sebab apa? Itu menjadi sebab untuk kita boleh belajar nanti. Itu dalam surah Al-Kahfi. Tetapi dalam surah Yusuf yang disebut ma nabghi tu, apa yang kita kehendaki tu, maksudnya yang dia maksudkan tu apa yang ada depan mata dia tu. Bida'atuna tu. Yang kita nak inilah yang kita nak. Dan betul-betul secara material yang itu yang dia nak. Dari mana ada orang nak lupa bekal ni atas ni? Tapi yang dimasukkan dekat sini secara maknawi. Bila secara maknawi, maka ia tu dihilangkan. Ya. Tetapi yang satu lagi, bila ini secara zahiri, ia disebut. Okey. Jadi ya disebut ni menunjukkan kita lengkapkan bacaan. Ya, kita bersebut ya ni macam kita baca mana beri, kita lengkapkan sebutan kalimah ni menunjukkan inilah yang kita nak dalam bentuk yang lengkap. Tetapi kalau yang tadi ma kunna nabgh, jadi kita baca pun kita kurangkan hak nabghi ni, hak kalimah ni. Kalau secara bahasa Arab nabgh ya tidak ada. Jadi kita kurangkan. Maksudnya dekat sini yang dikehendaki oleh Nabi Musa AS bukannya lupakan bekalan ni semata-mata. Ini adalah statement yang tak lengkap lagi. Yang naknya adalah dia nak jumpa orang lain. Jadi sesuailah untuk yang ini tidak dilengkapkan sebutannya berbanding yang satu lagi dilengkapkan sebutannya. Boleh ya? Surah Yusuf ni. Jadi kita dapatlah satu bentuk nabghi yang pendek, ya yang pendek, satu lagi ya yang panjang. Okey, yang kedua ada salah satu sudut lagi. Sebenarnya cerita yang diceritakan tentang Nabi Yusuf ini adalah cerita yang detail, terperinci. Penceritaannya penceritaan yang terperinci. Maka sesuailah dengan penceritaan yang terperinci ini ditambah ya. Berbanding yang atas ni, ceritanya tak panjang. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir, kalau kita bandingkan dengan cerita Nabi Yusuf, itu adalah cerita yang panjang, Nabi Yusuf tu. Ya? Cerita yang ini tak sepanjang Nabi Yusuf. Walaupun benda yang berlaku adalah benda yang tak jauh beza, persamaan dia ada, iaitu ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Tuan-puan, hilang bekalan ni, putus bekalan dalam perjalanan. Ini benda yang besar berlaku pada Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Ya? Tapi benda tu adalah tempohnya, hikmah yang didapati adalah terlalu sekejap. Maka tempohnya sekejap. Berbanding yang ini yang bawah ni, ini adalah tempoh yang panjang. Perjalanan ni adalah perjalanan yang panjang. Maka disebut ya, ada ya, nabghi. Dan tambah pula penceritaan yang lebih lengkap ataupun lebih terperinci. Dia ada beza lah penceritaan yang terperinci dengan penceritaan yang ringkas. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Kita ada setengah jam lagi ni. Okey, tuan-puan mampu ke untuk teruskan lagi? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Boleh saya tanya sikit tak? Sila, Kalau banyak yang pun tadi boleh. kan surah Yusuf tu dia penceritaan yang panjang. Dia boleh tu macam ada mat lah kan bila kita baca ini. Boleh ke kita buat kesimpulan bila ada mat tu maknanya dia perincian ayat tu amat detail. Dia tak on the surface saja dan tak ada makna lain. Makna dia kita jelas makna dia kan. Boleh ke macam tu? Betul Kak Noria. Setiap kita jumpa huruf mat tu. Bukan setiap huruf mat. Tak boleh, bila ada, bukan setiap huruf mat ya Kak Noria. Bila ada perbandingan. Bila ada perbandingan Bila ada perbandingan, maksudnya ada satu yang ada tempat ada huruf ya, satu lagi tak ada ya, baru kita boleh bandingkan lah begitu. Yang tu macam tu ya. Jadi Kak Noria punya rumusan betul lah tu ya. Maksudnya tak jauh lah benda yang kita rumuskan tadi. Yang atas ni ya, paling kurang ada 3 benda ni. Yang ni. Kalau Kak Noria sempat tadi pada awal sesi, ini adalah pada sudut yang ada az-zikr, yang ada ya ataupun yang ada alif ataupun yang ada double ta, ya, itu menunjukkan penceritaan yang terperinci. Salah satu rahsia lah, ya. Okey. Boleh ya Kak Noria? Boleh. Okey, sama-sama. Barakallahu fikum. Okey, ada lagi yang nak tanya soalan? Okey, banyak sangat ke saya bentangkan? Okey Ustaz. Okey, insya-Allah. Okey, kalau tidak saya teruskan lagi. Ayat seterusnya tuan-puan,
Kalimah yang seterusnya kita nak cermati juga adalah bila Allah sebut fala takhshawhum, jangan kamu takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah aku. Jadi aku di sini ada ya dekat belakang. Berbanding dalam surah Al-Maidah fala takhshawhum wakhshawun, tak ada ya kat belakang. Jadi dalam bahasa Arab hanya dibincang buang ataupun sebut, tapi ada tak kesan kepada makna, maka itu dalam ilmu ma'ani tak membincangkan secara spesifik. Ya. Okey, sama juga fala takhshawun nas wakhshawun. Jadi ini ada single ya. Jadi ada perbezaan yang jelas. Bila kita wakaf pada surah Al-Baqarah dan kita wakaf pada surah Al-Maidah, wakafnya tak sama. Wakaf yang atas tu ada sebutan huruf ya, wakaf yang bawah ni tak ada sebutan huruf ya. Jadi yang pertama kalau orang tanya, ini bukankah salah satu bentuk yang tidak konsisten dalam Al-Quran? Jawapan yang paling mudah, jawapan dah sedia maklum kan? Ketidakseragaman ataupun ketidakselarasan dalam Al-Quran menunjukkan ia adalah bukan daripada manusia. Ya, ia adalah luar kotak pemikiran manusia. Okey, jadi ada benda yang kita sebut bila dia berada di luar lingkungan pemikiran manusia, menunjukkan ia bukan kalam manusia. Itu jawapan yang paling mudah lah kita nak jawab, paling ringkas. Okey, tapi jawapan yang kedua sudah tentu ada rahsia yang tersendiri. Kenapa Al-Quran menggunakan cara yang sebegini? Ya, itu sudah tentu ada perbezaannya, kehalusannya. Okey, macam mana kita nak bezakan antara wakhshawni satu lagi wakhshawun? Okey, dalam surah Al-Baqarah yang disebut wakhshawni itu adalah pada sudut menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat. Jadi fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Allah kata berpalinglah, hadapkanlah muka wajahmu ke arah kiblat, ke arah Kaabah, supaya manusia ni mereka tak mengambil hujah, tak mengenakan kamu kan sebagai hujah. Illal ladzina zalamu minhum, malaikat orang yang zalim mereka akan tetap juga cari pasal lah. Fala takhshawhum wakhshawni, jangan takut hujah mereka, wakhshawni, takutlah kepada aku. Okey, jadi dekat sini ada wakhshawni, ada ya dekat sini ya. Okey, berbanding satu lagi dalam surah Al-Maidah, Allah cerita tentang penyembelihan. Penyembelihan. Jadi Allah sebut al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Okey. Dekat sini ayat yang berkaitan dengan makanan lah, bukan penyembelihan semata-mata tapi makanan ya. Makanan yang halal, makanan yang haram. Jadi Allah kata hari ini hari yang orang kafir mereka putus asa ataupun takut daripada agama kamu. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut mereka, takutlah aku. Jadi dekat sini yang pertama tadi, hari yang boleh jadi kita mati hujah dengan orang kafir. Boleh jadilah ayat ni. Sebab ayatnya tentang perubahan kiblat. Jadi perubahan kiblat ni benda yang besar. Menyebabkan modal mereka tu kita rasa sakit hati kalau terima soalan-soalan daripada mereka ataupun celaan mereka tentang kiblat ni. Ya. Tapi yang satu lagi tentang bila Al-Quran dah lengkap ataupun hukum hakam dah lengkap. Allah kata hari ni orang kafir dah takut dengan kamu. Jadi jangan kamu takut dan takutlah aku. Maka dekat sini untuk kita takut mereka tu tak ada kerisauan. Maksudnya potensi untuk berlaku pada mereka tu tak tinggi pun. Dan untuk kita takutkan Allah ni, untuk situasi ini tak perlukan nasihat yang panjang. Nasihat yang pendek je, wakhshawun, pendek saja. Ya, nasihat yang pendek saja pun kita dah boleh takut Allah sebab kita dah nampak kemenangan. Untuk surah Al-Maidah. Kalau yang tadi, ini kemenangannya terlalu maknawi. Maksudnya kadang-kadang ada yang melihat ini adalah satu lagi bentuk kekalahan bila kena palingkan balik wajah ke kiblat yang lama, iaitu Baitul Haram. Ya. Jadi yang barunya dalam 18 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian patah balik ke Masjidil Haram. Jadi bila patah balik ke Masjidil Haram nanti akan ada modal baru. So dekat sini untuk Allah pesan takutkan Allah, dipesan dengan pesan yang lebih panjang daripada yang tadi, iaitu wakhshawni, takutlah aku kan. Jadi sesuailah dengan surah Al-Baqarah disebut dengan ada huruf ya, yang bawah ni tidak ada huruf ya. Jadi ustaz, dia tak selamanya lah guna 3 elemen tadi tu, penceritaan, skop ataupun
ataupun tempoh. Ya, tak selamanya. Cuma isyaratnya tak jauh beza. Maksudnya yang ada tambahan menunjukkan pada sudut yang lebih bertambah. Yang satu lagi yang ada kekurangan menunjukkan pada sudut yang lebih kurang. Ya. Jadi tak selamanya kita gunakan 3 elemen tadi. 3 elemen tadi itu adalah sebagai panduan untuk memudahkan kita membezakan antara az-zikr wal hazf. Ya. Okey. Ada yang sebut tentang ayat ni, ayat yang tentang perubahan kiblat tadi itu adalah penceritaan yang terperinci. Sebab itu disebut wakhshawni. Sebab itu tuan-puan tengok ayat yang berkenaan dengan perubahan kiblat berkisar sekitar 1 muka surat setengah. Ayat tadi itulah awal juzuk yang kedua. Ya, kalau tuan-puan cek, ini dalam sekitar 2 muka surat, 1 muka surat setengah. Ataupun dekat 2 muka surat. Tapi yang ini separuh muka surat je. Allah ceritakan tentang makanan yang halal, makanan yang haram dalam surah Al-Maidah ni. Jadi ini menunjukkan penceritaan yang pendek, yang ringkas. Maka sesuailah adijah dengan tak ada ya. Jadi banyak sudut yang kita boleh tengok ya. Jadi mudah-mudahan membantu cara kita tadabbur ayat selepas ini. Okey. Kalau perlu saya teruskan lagi. Dalam surah Al-Munafiqun, satu lagi dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Munafiqun, Allah sebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dan belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal mautnya. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka masa saat itu dia akan berkata, laula akhartani, kalaulah engkau tangguhkan lagi untuk aku ni ila ajalin qarib, kepada ajal yang lain, tambah sikit lagi. Fa asaddaqa, saya aku akan beri sedekah, wa aku minas salihin, dan aku akan bersama orang yang saleh. Okay, dalam surah Al-Isra ayatnya berbunyi qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayhi. Ini iblis kata, dia berkata lagi, kabarkanlah kepada aku, inikah orang yang engkau muliakan berbanding aku? La in akhartani ila yaumil qiyamah, kalau engkau beri tempoh kepada aku sehingga hari kiamat, la ahtikanna dzurriyyatahu illa qalila, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya kecuali sedikit saja yang berjaya melepasi ujian ini. Okey. Jadi ayat ni ceritanya yang atas tu surah Al-Munafiqun, orang kafir yang dimatikan, mereka minta untuk ditangguhkan. Yang bawah tu adalah iblis. Cerita tentang iblis. Jadi macam mana kita nak bezakan antara dua ayat ini? Okey, yang pertama, bila kita sebut dalam surah Al-Munafiqun ni, orang kafir, kalau mereka tangguhkan tu, mereka minta tangguh, dia memberi kesan kepada keadaan mereka. Maka mereka memang sangat-sangat mengharap untuk mereka ditangguhkan ajal untuk mereka. Sebab memberi kesan kepada mereka, mereka boleh lakukan amal kebaikan, dan dengan amal kebaikan itu mudah-mudahan Allah hindarkan dia daripada azab neraka. Tetapi untuk yang diminta oleh iblis, apa yang diminta olehnya itu bukan untuk kepentingan dirinya. Tak memberi kesan pun. Kalau Allah tak tangguhkan pun, iblis tetap tidak akan beriman. Jadi untuk iblis tak beri kesan. Dia hanya untuk agenda dia nak menyesatkan orang lain. Nampak ya? Jadi bila agenda iblis ni nak menyesatkan orang lain, Allah tangguhkan ke, Allah tak tangguhkan ke, tak ada masalah pun untuk iblis. Iblis dah memang derhaka. Kan? Jadi diminta tu bukanlah betul-betul berharap untuk Allah tangguhkan. Tapi yang atas ni Al-Munafiqun, memang sebolehnya orang kafir ni memang berharap untuk Allah tangguhkan. Maka dengan berharap pengharapan yang lebih panjang itu, pengharapan yang lebih kuat itu, didatangkan dengan huruf ya, akhartani. Satu lagi yang dalam surah Al-Isra, pengharapan yang taklah berharap sangat, tapi kalau dapat bolehlah nak celakakan orang lain kan. Jadi kat sini ya tidak disebut. Jadi nampak ya. Jadi apa yang diminta tu skop juga ya.
skop yang disebut dalam Al-Isra tu bukanlah skop yang besar yang diminta oleh iblis. Cuma memang akhir sekali Allah beri penangguhan juga kepada iblis untuk menyesatkan manusia. Okey, dapat ya? Akhartani dan akhartani. Okey, dalam surah Ali Imran Allah sebut fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Oleh sebab itu jika mereka berhujah membantahmu, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillah. Aku telah berserah diriku kepada Allah. Wa man ittaba'an, dan demikian juga orang-orang yang mengikutku. Tetapi dalam surah Yusuf Allah sebut qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dekat sini dia terjemahan dia agak disebut jadi terbaliklah sikit ya. Okey, dekat sini kalau kita terjemahkan secara harfiah, katakanlah ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdoa kepada Allah. Ala basirah, dengan penjelasan yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang menurutku, orang-orang yang ikut aku. Jadi dekat sini kita berdoa ni, kita seru orang ni untuk menghadap kepada Allah, bukannya orang itu ikut kita. Kita orang itu ikut Allah. Tu ayat ni lah, ayat dakwah ya. Jadi dalam konsep dakwah, kaedah dakwah, kita bukan nak kumpul follower ramai. Kita nak kumpul follower Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu antara kaedah dakwah. Okey, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Okey, jadi ada beza dekat sini. Surah Ali Imran satu nun, satu lagi surah Yusuf ada ini satu nun juga tapi ada ya. Okey, antara beza ini dalam surah Ali Imran Allah sebut inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Sebelum ini orang-orang yang diberikan kitab mereka tak pernah berselisih melainkan setelah datang keterangan ilmu kepada mereka. Okey, baghyan bainahum, kerana mereka ada sifat dengki. Wa may yakfur, siapa yang kufur bi ayatillah, dengan ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah ini maha pantas perhitungan. Okey, fa in hajjuka, sekiranya mereka berhujah membantah kamu wahai Muhammad, faqul aslamtu wajhiya lillah, maka katakanlah aku berserah diri wajahku kepada Allah. Wa man ittaba'ani, begitu juga orang yang ikut aku. Wa man ittaba'an. Okey, berbanding. Okey, jadi macam mana kita nak bezakan antara surah Ali Imran dan surah Yusuf? Okey. Dekat sini dekat ayat yang ke-20 ni, ini adalah Nabi SAW sedang berdebat dengan orang kafir. Yang diceritakan dekat sini ada yang mengatakan adalah Nabi SAW berdebat dengan rombongan Bani Najran. Ya, rombongan Najran. Tuan-puan boleh tengoklah antara latar belakang surah Ali Imran, iaitu ada perdebatan. Jadi ada yang kata ini adalah dialog bersama non-Muslim yang pertama yang berlaku pada Nabi SAW ya, dengan non-Muslim yang kita katakan selain daripada orang musyrik. Okey. Jadi dekat sini Rasulullah memang dah beriman. Jadi untuk Rasul dekat sini, untuk kes ni, kalau orang kafir mereka menyangkal lagi, maka katakanlah aku dah serahkan wajahku kepada Allah, begitu juga orang beriman kepada aku. Jadi benda ni benda yang tak susah untuk Nabi lakukan. Sebab Nabi memang dah beriman. Tetapi berbanding satu lagi, dekat ayat surah Yusuf ni, bila sebut berdakwah ke jalan Allah. Tuan-puan rasa berdakwah ke jalan Allah ni benda yang mudah ke benda yang senang? Soalan Ustaz tu mudah ke senang kan? Mudah ke susah jadi sudah tentu untuk kita beribadat seorang diri berbanding kita ajak orang lain beribadat macam kita. Jadi kita beribadat seorang diri lebih senang berbanding kita ajak orang lain beribadat macam kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih susah. Jadi sesuai dengan itu ditambahkan ya disebut dengan benda yang dengan ya bacaan yang lebih panjang. Itu satu sudut. Yang kedua, untuk mengajak orang mendekatkan diri kepada Allah, dia memerlukan amal yang lebih besar. Ya, skopnya lebih besar.
Jadi berbanding serahkan wajah kepada Allah, betul memerlukan amal, tapi nak dibandingkan dengan ajak orang ke jalan Allah itu jauh menuntut usaha yang sangat dahsyat. Jadi kita sebutkan dekat sini pada banyak sudut ayat ini memberi gambaran kepada kita. Okey. Saya rasa di situ saja kot untuk pembentangan kita pada petang ini. Ada beberapa lagi contoh yang lain. Mudah-mudahan kita diberi peluang untuk bincang lagi contoh-contoh yang lain. Okey, tuan-puan ada soalan sebelum kita hentikan perbincangan kita pada petang ini? Okey, jadi ada tak lepas ini? Tuan-puan agak lepas ini cara kita tadabbur ayat dah berbeza ke belum selepas ikuti sesi ini dengan sebelum ikuti sesi ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita buat inisiatif yang sebegini, mengubah sudut pandang cara kita tadabbur Al-Quran supaya lepas ini ada ya, tidak ada ya, ada kesan pada makna. Ya. Okey, wallahu a'lam. Kalau tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada pandangan, silakan, sangatlah dialu-alukan. Silakan. Kalau tidak ada, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.